Semua MP kerajaan akan dilantik ketuai GLC, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kerana mereka semua ini layak, mereka ini adalah ahli parlimen, maklum Taqiyuddin Hassan. Semua anggota Parlimen Kerajaan Persekutuan yang tidak dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri akan dilantik mempengerusikan agensi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Parlimen, Taqiyuddin Hassan berkata, beliau difahamkan semua anggota Parlimen Kerajaan akan diberi tanggungjawab mengendalikan GLC. MP PAS ada 18 orang, 8 orang dah jadi menteri dan timbalan menteri, seorang jadi duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah. Tinggal 9 orang lagi. Alhamdulillah saya difahamkan semua MP kerajaan akan diberikan tanggungjawab mengendalikan GLC. Kerana mereka semua ini layak. Mereka ini adalah ahli parlimen, katanya kepada media ketika ditemui di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru hari ini. Terdahulu beliau mempengerusikan mesyuarat pengagihan peruntukan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat pada anggota-anggota Parlimen Negeri Kelantan. Taqiyuddin yang juga anggota Parlimen Kota Baru berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung pelantikan politik khususnya pemimpin PAS ke sebarang agensi kerajaan persekutuan. Terdahulu Malaysia kini melaporkan antaranya anggota Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahri dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Sementara itu, Taqiyuddin berkata, secara umumnya setiap jawatan itu bergantung kepada undang-undang mengikut kementerian masing-masing. Katanya ada agensi atau GLC yang mana pengurusinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan ada lantikan yang dibuat oleh menteri berkaitan. Secara umumnya, ada agensi atau GLC yang pengurusinya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ada yang dilantik oleh menteri yang bertanggungjawab apabila GLC tersebut di bawah kementeriannya. Tapi, untuk penyelarasan semua cadangan lantikan pengurusi GLC mesti mendapat persetujuan daripada Perdana Menteri jelasnya. Kita beralih ke perkongsian berita yang lain. Terserah jika Anwar nak ambil tindakan pada Hadi, kata PAS. Dia nak ambil tindakan pun boleh, tak ambil pun boleh, kata Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Presiden PKR Anwar Ibrahim boleh ambil tindakan undang-undang terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang jika dirasakan perlu berkait surat kepada pemimpin Gerakan Islam Dunia yang didakwa mengandungi maklumat tidak sahih. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, dari segi undang-undang Anwar berhak mengambil tindakan jika dirasakan berada pihak yang ditindas. Dia ambil tindakan pun boleh, tak ambil pun boleh, terserah pada dia, katanya kepada media di Kota Baru hari ini ketika diminta mengulas cadangan peguam Anwar yang menyarankan tindakan diambil terhadap Abdul Hadi. Terdahulu Anwar berkata beliau buat masa ini tidak cenderung untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang meskipun dinasihatkan peguam berbuat demikian. Ia berhubung tuduhan Abdul Hadi yang mengaitkannya dengan pergerakan Freemason. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan warganet di media sosial berhubung tuduhan Abdul Hadi dalam satu surat yang dikirim pemimpin PAS itu kepada pemimpin Gerakan Islam semalam. Sebagai rekod, surat bertarikh 22 Mac dengan tajuk Gerakan Islam Secara Aman, Bukan Rampasan Kuasa dan Revolusi yang ditulis dalam bahasa Arab itu dikesan tersebar di media sosial sejak 4 April lalu. Surat yang dikatakan ditulis Abdul Hadi itu mengundang pelbagai kritikan kerana mengandungi pelbagai dakwaan terhadap Pakatan Harapan PH serta memburukan Anwar selain mempertahankan penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional PN. Pejabat Duta Khas di JPM Putrajaya pada 9 April lalu Anwar turut menjelaskan maklumat yang dinyatakan dalam surat ditulis Abdul Hadi sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah itu tidak sahih. Sementara itu, ditanya mengenai lokasi pejabat Abdul Hadi sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, Taqiyuddin berkata MP Marang itu mungkin akan berpejabat di Jabatan Perdana Menteri Putrajaya. Ini kerana katanya, jawatan itu bukan Duta Negara, sebaliknya Duta Khas Perdana Menteri. Ia tidak sama dengan Duta Luar Negara. Dia Duta Khas kepada Perdana Menteri. Beliau akan beroperasi mengikut apa yang ditetapkan oleh Perdana Menteri. Pada pandangan saya lah, apabila ada apa-apa beliau akan diarahkan untuk pergi ke sana, Timur Tengah. Mungkin akan duduk di JPM, Jabatan Perdana Menteri. Jelasnya yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Afif pertahan kenyataan sokong buka kedai gunting rambut dikritik warganet. Bekas Exco Kesihatan Pulau Pinang itu berkata,
beliau bukan pegawai Azmin dan kenyataannya atas kapasiti sebagai adun seberang jaya dari PKR. Bekas Ketua Pemuda PKR Dr. Afif Bardin mempertahankan cadangan agar kedai gunting rambut dibenarkan beroperasi kembali untuk fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Afif menjelaskan pandangannya itu dibuat dalam konteks keperluan dasar yang dapat membantu peniaga membiasakan diri dengan keadaan selepas pandemik COVID-19 atau apa yang dipanggil sebagai normal baru. Saya tulis pandangan sebagai adun seberang jaya dari PKR. Saya bukan pegawai Azmin. Sila ambil maklum, katanya di Twitter dengan menandakan sebuah portal berita yang melaporkan kenyataannya di Twitter semalam dalam konteks menyuarakan sokongan terhadap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Ali. Kenyataan itu susulan pengumuman Azmin Jumaat lalu bahawa kedai gunting rambut antara perkhidmatan dan sektor yang bolehkan menyambung operasi selepas ditutup sejak penguatkuasaan PKP pada 18 Mac lalu. Bagaimanapun peniaga perlu membuat permohonan kepada kementerian itu terlebih dahulu. Permohonan dibuka bermula esok. Dalam kenyataannya semalam, Afif yang merupakan bekas Exco Kesihatan Pulau Pinang memetik satu kajian perubatan oleh The New England Journal of Medicine yang didakwanya mendapati menggunting rambut boleh menurunkan tekanan darah. Kenyataan itu mencetuskan kritikan termasuk daripada mereka yang merujuk kajian yang dibuat pada 2018 itu secara langsung. Ada yang mengatakan kajian itu dibuat dalam konteks yang berbeza dengan kerisauan pada masa ini, iaitu kebimbangan penularan COVID-19 di kedai gunting rambut. Tidak seperti keadaan di negara pada masa ini. Kajian itu melibatkan pemantauan pesakit tekanan darah tinggi dan peranan tukang gunting yang menggalakkan mereka untuk mendapatkan rawatan atau menukar gaya hidup. Kenyataan Afif itu turut dikritik pengurusi PKR Perak Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak yang antara lain membangkitkan kedai gunting rambut yang terlibat dalam kajian itu pernah menjadi lokasi alternatif untuk mengagihkan ubat tekanan darah tinggi. Sumber artikel yang diambil dari NBC News dilaporkan oleh Maggie Fox dan Lan Wengel bertarikh 13 Mac 2018 adalah tidak relevan dalam konteks perdebatan Afif dalam hal ini. Saya berharap ahli politik akan lebih berhemah dalam mengeluarkan kenyataan agar tidak membahayakan kesihatan dan nyawa rakyat Malaysia dalam menangani wabak COVID-19, kata Farhas. Sementara itu, Adun Rambia, Naib Ketua AMK, dapat surat dipecat PKR. Difahamkan surat itu menyatakan Jailani Khamis dan Muhammad Nazri Muhammad Yunud dipecat kerana menyatakan sokongan terhadap Perikatan Nasional PN. Dua pemimpin PKR memberitahu menerima surat pemecatan keanggotaan mereka daripada parti pembangkang itu. Naib Ketua AMK Muhammad Nazri Muhammad Yunus dan Adun Rambia Muhammad Jailani Khamis berkata telah menerima surat pemecatan mereka yang ditandatangani Setiausaha Agung Parti Saifuddin Nasution Ismail. Jailani ketika dihubungi Malaysia kini mengesahkan menerima surat pemecatan itu. Berkata beliau telah menerima 2 pucuk surat tetapi surat yang pertama mempunyai masalah tarikh. Bagaimanapun, semalam beliau telah mendapat surat kedua dengan perubahan tarikh. Surat asal memang ada kesilapan tarikh dan dia jadi tular. Lepas tular semalam, saya menerima surat kedua. Isi lebih kurang sama, cuma pertukaran tarikh. Saya juga tak ingat tarikh yang tertera di surat itu tetapi saya terima semalamlah, katanya yang enggan mengulas lanjut berkenaan surat tersebut. Menurut surat pertama pemecatan Jailani yang dilihat Malaysia kini, tarikh pada surat berkenaan adalah pada 16 Mac lalu. Surat itu menyatakan antara sebab Jailani dipecat kerana beliau telah menyatakan sokongan terhadap Perikatan Nasional PN menghadiri perjumpaan bersama gabungan parti tersebut dan menjadi anggota pentadbiran Kerajaan Melaka pada 13 Mac di bawah PN yang diketuai Sulaiman Muhammad Ali dari UMNO. Pada 4 Mac lalu, Jailani menegaskan beliau masih ahli PKR kerana tidak pernah mengisytiharkan keluar parti walaupun sudah menyatakan sokongan secara terbuka kepada PN, petik laporan berita harian online. Sementara itu, memetik laporan The Star, Muhammad Nazri menjelaskan bahawa beliau terkejut mendapat surat tersebut. Saya terkejut dengan surat itu. Saya tak sangka ia akan terjadi kepada saya, katanya. Untuk rekod, Nazri merupakan penyokong kuat kepada timbalan Ketua AMK Hilman Idham. Hilman merupakan setiausaha politik kepada bekas timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali. Kedua-duanya sudah dipecat daripada parti itu.
Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution turut menjelaskan bahawa pihaknya akan mengeluarkan kenyataan media secepat mungkin susulan perkara tersebut. Kita beralih kepada perkongsian berita yang terakhir. Sekarang bukan masa cari siapa popular, kata Dr. Mahathir. Bekas Perdana Menteri berkata krisis yang tercetus akibat wabak COVID-19 perlu ditangani secara bersama. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata krisis yang tercetus akibat wabak COVID-19 perlu ditangani secara bersama bagi mengatasi masalah itu dan bukan untuk cari siapa yang lebih popular. Kita seharusnya berusaha mendepani dan menangani krisis ini secara bersama. Kita bukan sahaja perlu ucap terima kasih kepada barisan hadapan, bahkan kita perlu sama-sama tunjuk sokongan dan beri perhatian dengan menyahut nasihat-nasihat yang diberikan oleh mereka yang benar-benar pakar dalam bidang ini, katanya ringkas menerusi siri ciapan di akaun Twitternya @cdet_official hari ini. Bagaimanapun, MP Langkawi tidak menjelaskan secara terperinci maksud pihak yang ingin mencari populariti dalam hantarannya itu. Hari ini Malaysia merekodkan 153 kes baru COVID-19 dengan jumlah keseluruhan 4,683 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan jumlah kes aktif hari ini adalah 2,499 kes dan terdapat 3 kematian hari ini yang berkaitan dengan COVID-19, menjadikan jumlah korban seramai 76 mangsa. Menurut data daripada Johns Hopkins University, terdapat hampir 1.8 juta kes positif terkumpul COVID-19 di seluruh dunia setakat hari ini, dengan jumlah kematian global merangkut nyawa 110,052 orang. Amerika Syarikat mengatasi Itali pada hari Sabtu sebagai negara yang mencatatkan jumlah kematian akibat COVID-19 tertinggi dengan mencatatkan lebih 20,000 kematian sejak wabak itu bermula. Terdapat 530,200 kes positif wabak itu di AS setakat ini. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu menyokong perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih.